yang sama. Cuma apa beza dia? Boleh siapa tahu? Yes, soft tissue dengan kalau spine tu maksudnya dia ialah neck ialah soft tissue. Kalau cervical spine, spine bone lah. Okay, so dia emergency untuk neck dengan spine ni dia tak sama. Sebab dua benda yang berbeza lah. So untuk neck kita fokus kepada soft tissue. Dan bila korang buat radiograph pun, macam mana nak tahu macam nak buat cervical spine ataupun neck? Indication. So selalunya indication apa yang akan buat neck? Foreign body lagi? Swelling. Okay, lagi? Thyroid. Thyroid pun dia suruh buat. Ada tak macam doktor pernah kata, boleh tak tolong buat satu neck sebab saya nak tengok dia punya airway lah, takut ada sumbat. Dia kan, maknanya dia nak tengok airway juga. So selain daripada structure tu, yang penting sekali dekat neck ni sebab dia kita punya first airway lah, hidung. Lepas tu masuk oropharynx, lepas tu larynx lah, neck lah tu. Okay, so dan dia antara semua neck ni dia sempit je kan. Dia organ yang dia macam kecil je neck, tapi semua benda yang penting ada kat situ. Selalu darah besar pun kat situ. Okay, so dia ialah organ yang penting lah ni. Okay, so kita punya outline untuk neck, normal imaging dengan abnormal imaging lah. Hari tu normal imaging ni masa diajar waktu teknik, betul tak? Dengan kiranya lecturer radiographer lah kan. Dia akan ajar, dia dah ajar ke belum? Dia dah ajar, okay. So kalau neck radiograph ni biasanya epilateral je lah kan. Dia tak ada special view, betul? And then next modality is CT scan lah. And then next kalau perlu MRI. Okay, so kita akan cover dekat area first is A ni soft tissue. Kita akan tengok penyakit-penyakit contoh macam epiglottitis, croup. So kenapa kita tengok this penyakit ni? Sebab semua penyakit-penyakit ni semua penyakit yang ada dekat neck sahaja. Eksklusif dekat neck. Sebab itulah bila kita masuk tajuk neck ni, memang kita akan kena tahulah semua-semua benda ni. Tracheostenosis, enlarged tonsil, retropharyngeal abscess, foreign body, cervical emphysema. Pasal semua ni, semua pun boleh buatkan orang mati. Betul tak? Contohnya sangkut. Epiglottitis ni, maksudnya dia punya epiglottis tu berbengkak tak boleh nak bernafas. Pasien datang pun dah macam nak mati. Kalau maksudnya dia macam airway obstruction tak significant. Sebab kita punya neck tu space yang kecil. So bila neck tu space yang kecil, apa-apa benda yang tak sepatutnya ada kat situ, bila dia datang kat situ, dia akan menyebabkan kita punya space kecil tu lagilah tersumbat. Okay. And then neck bone, cervical fine. So yang neck bone ni saya akan cover dalam tajuk spine nantilah. Okay. So this is lateral neck radiograph kan, betul? So kalau untuk lateral neck radiograph ni you guys cover sampai mana? Sama juga macam cervical spine. Cuma exposure factor. Betul. Okay. So sebab saya nak tengok benda ni kan, macam contohnya airway. Ni lah airway-nya. Ni airway kat depan. Lepas tu ni ialah cervical spine punya anatomy lah. Untuk bone. Okay, tapi ada lagi satu lagi. Sekejap. Process. Okay. So ni pun ni AP punya view. Tapi ni lebih kepada bone punya setting lah. So kita tengok kat belah sini pula. Betul bone dengan normal radiograph of the soft tissue. Okay. So sekarang ni saya tengok bone, saya tunjuk bone dululah. Okay, so kita tahu kan kalau dekat bone ni, cervical spine bone ni kita ada lines. Masa buat radiograph punya teaching tu dia ada sebut ke ataupun macam mana? Ni siapa yang ajar? Lines radiograph ni, siapa yang ajar? Doktor masa bagi anatomy class. Okay, so tak apa, ni saya just revise, nanti saya akan ulang balik dekat cervical lah. So sekadar nak just ingatkan ada anterior, posterior, spinal lamina dengan posterior spinous line ni. So setiap lines tu dia mendatangkan implikasi yang berbeza. Kalau ada apa-apa trauma dekat kawasan-kawasan yang tersebut lah. Okay, now kita move on to yang kita punya topik, which is soft tissue. So dekat soft tissue banyak structure kat sini. Nampak kan? Dia space yang kecil tapi dia banyak benda. So kita tahu. So daripada mulut kita ada tang, kita ada kita punya ni palate kan? Palate, lepas tu yang muscle dekat bawah
Yang bawah chin ni hyoid muscle, mylohyoid, lepas tu kita ada hyoid bone. Okay, so structure yang penting kita tengok ni semua kita punya airway tau. Dia akan bahagi. So ke depan ialah trachea, yang belakang ni akan jadi esophagus lah. So nampak tak, dia tak ada pun dia tak ada penutup pun antara dua ni. So kadang-kadang dosa kalau kita kadang-kadang salah makan kan, dia boleh masuk dekat airway. Faham tak? Sebab dia tak ada pun structure yang tutup esophagus ni daripada trachea. So kalau tersalah makan tu boleh pergi dua-dua. Faham tak? So itu sebab tu kita boleh terfikir. Sebab dia open. Dia open space. Okay. So ada epiglottis ni dekat sini. And then depan ni ialah trachea lah. And then esophagus. So yang membahagi ni ialah esophageal lining dengan tracheal wall sahaja. Okay, atas tadi tutup. And then dekat para prevertebral area ni adalah all those danger space. Okay, dan kita akan move forward. Okay, so ni punya soft tissue punya radiograph pula lah. Tadi kita fokus bone, now kita tengok. Okay, so dekat mana? Adenoids. Paling tinggi sekali adenoid kat sini. Adenoid. Lepas tu pharynx. Dia akan jadi pharynx dulu baru jadi larynx. Faham tak? Ni oropharynx. Oropharynx, larynx. Larynx ke arah trachea. Dia macam tu. So vocal cord dekat area larynx. Okay. And then epiglottis ialah satu indentation. Indentation dekat sini, dekat hyoid bone ni. Belakang hyoid bone ada satu indentation ke belakang. Dia macam sempit dekat sini. Tu tempat epiglottis lah. That's why kalau ada epiglottitis, maksudnya epiglottis dia besar. Nampak tak? Dia terus tutup kat situ. Sebab dia sendiri pun dah narrow. Sebabkan epiglottis tu sendiri pun structure dia pun dia dah macam ke belakang kan. Macam tempat-tempat lain tak kacau nampak ni. Ni elok je ni tiba-tiba sempit sikit kat sini. So dia pun dah lah sempit. Lepas tu tiba-tiba tambah ada penyakit. Lagi dah sempit dia terus tutup. And then esophagus dekat belakang. Okay. So lepas tu baru ada you punya bone, cervical spine. Okay. So, kalau kita tengok epiradiograph, kita akan nampak dekat ada satu tempat tu dia bukan semua panjang lebar tau. Dia akan ada normal indentation sikit kat sini dengan kat sini. Dia ada macam narrowing. So, narrowing tu dia ialah subglottic lah, which is kita punya glottic maksudnya vocal cord. So, area vocal cord. Vocal cord kita kan V-shape, betul tak? So, dekat sini lah tempat dia. So, dalam normal radiograph, dia akan sedikit indent. Tapi bukan indent totally habis indentation. So still lagi pattern lah, besar lagi kan ruang ni at least 1 cm. Betul tak? And then normal epiglottis nampak tak? Dia hanya thin line saja. Dia macam slit like. Dia tak boleh macam gemuk. Dia tak boleh. Yeah. And then so esophagus pun sepatutnya tak ada apa-apa air lah sebab kat atas kan. So biasanya ni kosong. So normal prevertebral pun yang nanti kita akan belajar dekat cervical spine nanti, dia hanya nipis saja. Dia ada ukuran dia. Dekat mana dan dekat mana. Itu kita kena tahulah. Sebab itu sangat basic. So hyoid bone ni saya besarkan sikit kat kawasan ni. Nampak tak betapa epiglottis tu slit-like je. Dia smooth margin, dia tak membesar. So depan dia vallicular. Lepas tu ni hyoid bone lah. So kalau nak tahu mana satu epiglottis kat mana, cari bone. Hyoid bone. Tu dia punya hyoid bone, pergi belakang sikit. Okay. This is epiglottis. Okay. So kalau CT pun samalah. Lebih kurang macam ni lah. Kan, this is hyoid bone. So this is the epiglottis. Lagilah, very slit-like nampak kan? Very thin. Okay, so ni tang. So this is kita punya oropharynx. Ni nasopharynx sebab nose kat sini. Oropharynx sini. Lepas tu bawah ni jadi larynx lah. And then terus pergi jadi trachea. Okay. So glottic area tu dia bawah daripada epiglottis ni. So dekat kawasan sini. So dekat kawasan sini ada kita punya vocal cord and all the structures lah. Okay. Ni contoh setiap level punya CT scan lah. Usually kalau macam ni nampak area vocal cord. Vocal cord tu dia akan nampak macam dia tertutup sikit. Dia akan nampak macam dia ada V-shape. So ni normal appearance lah. Tapi semua masa ni tak perlulah macam nak hafal pun kan. Sebab ni CT scan saya pun tak hafal. Macam tu je lah. Cuma tahulah rupa dia macam mana kan. Nampak space dia pun tak besar nampak. Ni je tahu space kita sebenarnya. Lepas tu turun sikit lagi baru jadi esophagus ini. Lepas tu ni jadi vocal cord. Macam tu. So, bila kita tengah cakap pasal neck spaces, kita tengah cakap pasal neck, dia ada kita bagi neck spaces. Kenapa kita bagi neck spaces ni? Supaya kita senang nak cari dia punya sebab.
apa yang punca penyakit dekat mana. So kita kena identify, dekat mana dia punya abnormality tu. So contoh, kita ada nombor 1, visceral space nama dia. Ni jangan tanya saya kenapa dipanggil visceral space lah. So memang nama dia visceral space. Dia dekat area kita punya apa ni? Ni hyoid kan? Just tepi-tepi hyoid ni, nampak tak? Dia pattern, smooth. Tapi dia ialah potential space untuk macam, apa maksud potential space? Maksudnya dia boleh kembang dan menyebabkan kerosakan. Tiba-tiba kalau ada something kat sini, terus obstruction. Betul? Immediate. Okay, so nombor 2 kita ada carotid space. Carotid space tu dengan nama carotid. Maksudnya vessel lah. Carotid vessel. So carotid vessel kat sini. Okay, so nombor 3 apa? Belakang. Ni kan kita punya oropharynx kan. Belakang ni ialah retropharyngeal space. Retro maksudnya belakang. So benda ni lah yang indication selalunya ENT akan minta kat kita malam buta. Betul, nak CT lah, nak tengok ada retropharyngeal abscess. Faham tak? Sebab kenapa dia orang kena minta CT scan? Sebab X-ray boleh nampak satu, tapi dia nak macam tengok dia ada space tu kena ke tidak dan besar mana apa yang ada kat situ. Biasanya orang nak masuk OT ni mestilah dia ada setengah orang dulu, zaman dulu dia orang main masuk je. Zaman sekarang tak boleh. Dia zaman sekarang ialah medical legal. So semua benda you kena ada, dia orang kena plan properly untuk mengelakkan morbidity dan mortality. Kan? Kita tak nak buat benda yang sia-sia. Macam tu. Dan betul kita sekarang macam kenapa lah doktor ni semua nak CT macam tu. Tapi itu ialah realiti kehidupan sekarang. Memang kita orang pun lagi banyak kerja. Kan macam dulu macam saya ingat kat Terengganu. Dulu saya kan gembira aku. Malam-malam tak busy sangat. Sekarang ni tak ada. Faham tak? Sekarang pun sama kan. Saya pun busy. You nak reject pun tak boleh reject. Sebab you kata, saya nak masuk OT. You ke nak potong? You nak potong ke saya nak potong? Faham tak? You nak jawab apa? Kalau patient mati, I cakap you tak nak buat. Kan ada orang macam tu. Tapi sebenarnya kita patut bekerjasama lah. Maknanya kita pun kena faham juga. Macam, betul, saya faham lah. Okay, mungkin kebetulan husband saya seja. So saya faham je lah. Tapi most of the time saya macam, alah menyampah je lah. Macam tu je lah. Saya menyampah lah. Tapi kita terpaksa lah kan. Kita terpaksa faham orang lain juga. Okay, so selain daripada retro ni, tepi kepada retro nombor 4 ni ialah posterior cervical space. And then nombor 5 dia ada perivertebral. Nampak kan ni dia punya bone. So tepi-tepi dia yang surrounding dia is perivertebral. So selalunya, so nampak setiap space ni dia ada content dia. Nampak? Central content ni apa. Yang ni pun contain apa, ni contain apa. Sebab tu kita bagi space tu lah. So kalau macam selalunya yang penting dia orang selalu minta CT yang nombor 3 tu lah. Sebab retropharyngeal space tu ialah dia boleh je buka dan tolak ke depan. Macam tu. Okay. And then kita pergi all this, kita nak pergi dia punya abnormal imaging lah. Yang first abnormal imaging ialah now penyakit. Sebab semua slide ni saya buat berdasarkan you guys punya syllabus. So semua penyakit dan syllabus tu saya akan masukkan lah. So memang kalau tak fair lah kalau benda lain yang ditanya tak. So kita buat soalan pun berdasarkan syllabus lah. Okay. So apa epiglottitis? Dia ialah penyakit. Kalau kita sebut tis ni, maksudnya dia inflame. Dia infection, dia inflame. Inflame maksudnya tengah bengkak. Okay. So dia life threatening, nampak? This is memang kena, everyone kena tahu. Dia tak ada maaf bagimu sebab patient boleh mati. Macam tu tau. Sebab dia, tapi kita boleh tahu. Nampak? Sebab dia effect siapa tahu? Nampak? 3 hingga 6. So budak-budak tak boleh cakap. Tapi dia akan datang nampak klasik. Dia punya presentation tu dia macam ni, macam ni. Mesti kita kena suspect benda ni. Dia akan ada drooling. Yalah sebab dah tertutup kan, dia tak boleh nak keluarkan dia punya ilio. Tak boleh nak telan. So ilio dia akan keluar. Lepas tu dia pun tak boleh nak telan. Lepas tu dia pun macam dah lemas. Kita nampak budak tu memang macam datang dengan keadaan yang lemas. Lepas tu dia siap boleh ada stridor. Stridor tu macam bunyi pernafasan yang tinggi tau. Macam bunyi yang lalui lorong yang sempit. Macam tu. So typical. Okay. So, tapi bila kamu dengar budak kan, kalau budak-budak datang dengan benda macam tu, silalah. Especially kadang-kadang, yelah kita dekat hospital setting mungkin kita ada ramai orang yang boleh tengok kan. Tapi macam kalau kita kat distrik kan, faham tak? Macam kesian. Macam mungkin benda tu kita boleh tahu. Tapi sebabkan kita tak banyak knowledge, kita tak tahu. So kita kena ni lah. So nampak causes dia ialah hemophilus. So memang datang daripada bakteria lah.
apa-apa penyakit pun. Pneumococcal pun boleh, streptococcus pun boleh. So dia kata direct extension of infection into adjacent head and neck region. So selain daripada dekat dia pun boleh menyebabkan dia boleh disebabkan oleh ada infection from another structure dekat dengan kawasan epiglottis tu. So kalau tiba-tiba dah ada gigi dia sakit ke, tapi infection tu boleh merebak dekat dia punya epiglottis. Lepas tu terus dia pun sama jadi. Dia pun dapat benda ni. So apa yang kita nak tengok? Sebab kita ialah emergency and trauma kan. So kita first is lateral neck lah. Sebab saya rasa most of the time, okay, kalau you guys punya practice, you guys akan buat apa dulu? AP dulu ke lateral dulu untuk soft tissue? Memang semua is AP dulu. Tapi biasa normal practice, ya? Yeah? Neck lateral lah kan? Okay. Masukkan apa? Nose. Okay, tu. Tak, bagi saya kalau neck macam tak sepatutnya masukkan nose lah, sebab kita tak nak tengok nose. Sebab dia ialah kita nak tengok neck. Neck kita kirakan daripada oropharynx ke bawah kan. Kalau kita tengok gambar pun kita tengok gambar macam ni, nampak tak? Dia macam nampak sikit je tip of the neck tu. Tapi kenapa tanya soalan macam tu? Adakah sebab patient tu, apa yang kesukaran nak memasukkan gambar tu? Soalan saya. Airway juga kan? Boleh. Ni depend. Dia request neck. Okay, saya faham. Tapi selalunya, itulah kita kata, kita tak ada hard and fast rule. Biasanya you guys pun nampak patient. Biasanya kan kita pun, you guys jumpa patient dulu kan? Macam rasa stuck kat mana kan? Boleh tanya tau. Sebab kalau macam let's say kamu rasa dia rasa stuck kat situ, kita orang takkan marah pun kalau buat extra view. Asalkan you boleh justify kenapa you buat. Saya akan tanya, kenapa buat nose ni? Macam tu. Lepas tu dia akan cakap, tadi doktor, tadi dia cakap dia sakit kat sini. Then saya takkan marah. Faham tak? Saya takkan marah. Sebab itu membantu pesakit dan kita tahu, you bercakap dengan pesakit, bagus. Sebab saya takkan bercakap dengan pesakit kan. So macam buat apa benda yang kita nak buat so far, asalkan kita ada justification, tak ada masalah. Macam tu. Okay, now kalau epiglottitis, you nampak tak? Rupa dia punya epiglottis tu macam mana? Kita panggil nama benda ni ialah thumb sign. Macam dia letak satu thumb kat situ. Macam ni lah. Contohnya yang lagi nampak macam thumb kan. Sepatutnya ni kan dia nipis, halus dan runcing. Ni tiba-tiba dia jadi macam dah bulat macam tu. Kan saya dah ada kan. Hayuk bone belakang. Itu trik nak cari epiglottis. You nampak je hayuk bone ni, terus pergi cari belakang. Nampak dia terus besarnya. Macam tu. So sebab kalau boleh kan biasa radiographer kan yang first tengok patient kan. Kalau let's say radiographer boleh bagi tahu kat doktor, doktor bengkak. Saya rasa itu sangat appreciated. Especially sebabnya budak. Itulah kerja korang. Betullah belajar benda ni. Cakap, doktor ni epiglottitis. Macam tu. Betul. So dia orang pun macam tak, kadang-kadang sebab doktor ni dia ikut pengalaman juga. Kita junior, kita tak sense pengalaman kita banyak, especially kalau kita tak pernah tengok. So sebagai doktor pun, saya personally saya tak pernah tengok kes ni. Saya belajar je daripada buku. Faham tak? Tapi bagi saya, itulah setengah orang dia takkan, bila tak belajar, tak pernah tengok, dia takkan tahu. So kalau kita ada macam pengetahuan, kita boleh share. Cakap je lah, doktor saya rasa ni cakap normal lah. Macam tu. Mungkin ada setengah orang takut macam, takutlah offend doktor tu. Tapi sebenarnya at the end of the day, pesakit tu lagi penting. Dan cara awak sampaikan pun, kita pun kenalah berhalus jugalah kan. Kadang-kadang orang pun macam tengah penat, tengah stres kan. Lepas tu dia kata macam, kita cakap je, doktor minta maaf, saya nak beritahu ni. Kita akan cakap macam tu je lah. Tapi kalau doktor tu pun jenis yang tak nak dengar, itu suka dia lah. Tapi macam dia medical legal, dia kena jawab lah. Tapi saya rasa most of the time, kalau life threatening cases macam ni, kita akan fokus. Kita tak akan macam disregard apa-apa pun. Okay. So, dia punya epiglottis kan yang kat sini kan. So, sebenarnya yang nama fold thickening of the yellow arrow ni, ni arrow ni, dia punya yang epiglottis kan atas. Lepas tu yang bawah dia tu nama dia area epiglottic fold lah. Tak apalah, saja nak beritahu je. Tapi this is the rupa of epiglottitis lah. Ni nampak dia buat apa? Portable. Nampak kan? Portable cross table. Nampak tak betapa macam patient tu tak boleh digerakkan. Nampak? Portable cross table. Siap buat. Nampak tak bila korang dengar macam, nak epiglottis? Cepat buat. Okay. So,
Saya tak tahu lah sebenarnya, adakah susah untuk buat portable punya radiograph? Kalau bahagian apa yang selain pada chest kan, memang susah lah. Yang bahagian lain selain pada chest memang susah. Gambar buruk. Macam mana kalau? Oh, especially lateral punya posisi. Faham? Betul, exposure pun korang kena macam agak-agak biasa tambah lah maksudnya. Untuk patient besar lah. Oh, dah tak ada, dia tak ada grade lah. Tapi tahu lah dekat situ exposure kalau especially kadang-kadang buat request for abdomen. Betul. Kan takkan seremban sekarang kita orang kan. Okay. Kita orang punya emergency. Okay. Kita orang punya hospital tengah penambahbaikan. Cik. Tahu tak sebenarnya seremban hospital tu tak ada kebenaran bomba pun. Ya. Dan dia tak accredited langsung. Sebab tu diorang tengah buat, sebab tak ada. Sebab tu diorang tengah buat layer by layer punya construction, renovation. So sekarang ni renovation dah sampai dekat level ED. So ED kita orang berpindah terus ke daycare, which is another building. Yang kena kalau patient datang bawa ambulance. Patient nak buat CT, patient nak buat ni bawa ambulance. Itu kesukaran yang kita hadapi sekarang lah. Payah memang ganjil kan. Sebab memang pelik lah. Sebab kita macam bayangkan kalau kita orang pun tiba-tiba ada allergic reaction kan. Diorang kata macam kena hantar ambulans ambil pergi pula kat daycare. Macam kakak bunyi dia. Tapi this is the reality. Sebab kita tengah buat penambahbaikan setiap. So memang kalau kadang-kadang daripada sana dekat bawah tu diorang terus request semua jenis CT. Sebab diorang kata macam susah lah nak transport, even nak buat mobile pun susah kan. MVA especially. Kan Seremban kan dekat tengah. Tengah-tengah highway tu. Semua orang nak accident kat situ terus pergi hospital Seremban. Macam tu. So dia macam susah lah. Memang susah. Kita orang pun kalau kita orang inside city kan, beberapa jam baru boleh datang. Sebab ambulance punya isu lah. Lama. So kesian lah memang banyaklah sispanya. Tapi itulah yang cuba dibuat. Saya pun tak tahu. Macam kita pernah ada satu masa tu siap diorang buat renovation sebab korang kena faham tau. Dia buat layer by layer. Ada satu masa tu dia buat satu layer tu tiba-tiba semua lift tak boleh pakai. Nak turunkan patient buat CT scan. Tak boleh. Naik patient daripada ini pun tak boleh. So memang masa tu disaster lah. Tapi kita orang radiologist kena tengok je lah. Sebab kita nak bawa. Mantap. Kita tunggu je. Okay buat tadi. Okay. Radiologist tak apa. So bayangkan patient daripada tingkat 8. Memang tak. Macam doktor pun nak buat round kenalah berexercise. Itulah kesukaran yang tengah Seremban hadapi sekarang ni. Tapi we make do lah. Tapi we make do. Sebab dia macam HKL tau. Dia ada different building. So macam kami, dia ED sepatutnya depan tu je. Sebab ED tengah buat construction. ED pindah sana. So you nak bawa patient tu susah. Dia memang different area. So memang banyak isu. Jauh-jauh. Maknanya memang kena bawa ambulance. Jauh. Dia 2 building. Macam kita ni nak pergi area bangunan sebelah tu. Yang macam quarters korang tu kan. Macam tu Kalau ED dia, tapi ED dia yang masa tengah operation ke ED yang sekarang? Yang tengah buat renovation. Dia pun renovation juga kan? Tapi sebelum tu lah. So memang susah kan. Adalah hospital negeri, state hospital. Betul. Sedih lah kan. Sebenarnya kita tengok hospital tu sedih kan. Sedih tau. Sedih hospital tu. Saya cakap tak payah datang sini korang je. Kalau sakit pergi tempat lain. Macam tu. Okay, so kita ada lagi satu penyakit. Nama dia Crook. So Crook ni pun nampak tak? Dia nama lain dia lah acute laryngotracheobronchitis. So nampak tak kawasan mana yang dia pergi buat? Dia pergi kacau kawasan-kawasan tu. Larynx dia kacau, trachea dia kacau, bronchus pun dia kacau. So this is mainly airway punya. Airway punya virus. Dia memang dia suka duduk kat situ. So nampak
budak-budak juga. 6 months to 15 months of age. Tapi dia kata dia kata children young from 6 months up to 15 years old, but commonly 6 months to 3 years with the peak of 18 months. Ini sebab dah banyak sangat orang dapat kan, so diorang buat macam diorang tengok dia punya social demografi lah. Okay, so kita kata biasa kadang-kadang macam ni tak seperti yang epiglottitis tadi tu, not always required. And then diorang biasanya buat diagnosis tu sendiri. Tapi kita boleh diagnose dia. Macam mana kita nak diagnosekan dia, dia ada perkataan ni tau. Wine bottle sign on AP radiograph. Masa ni lah AP radiograph tu penting. So tak semestinya lateral. So kita tengok macam mana rupa dia. Nampak tak ni steeple tu, nampak dia punya tower yang tinggi. Saya rasa dah tak di bateri dah kot ke saya yang duduk pusing-pusing daripada tadi. Okay. Inilah steeple benda ni. So dekat airway ni, this is normal airway. Kita nampak dia bulat, lepas tu dia sikit je kan. Kalau steeple dia membengkok macam tu. Dia akan ada macam dia ada macam triangle sikit. So ni cara kita nak ni lah. Loss of normal shoulders of the subglottic larynx. So normal shouldering. Ini kita panggil shoulder. Kan nampak dia ada macam ni, dia ada macam ni. Macam kita punya bahu kan. So macam untuk croup ni, bahu tu dah hilang. Dia dah tak ada. Okay. Steeple sign nama dia. So ni pun lagi satu contoh. Yang penting nampak tak? Dia punya bahu tadi dah tak ada. Kan sepatutnya ada bahu. Nampak ni dia straight turun ke bawah, jadi narrow lah. First thing first, nanti korang punya tips untuk tengok neck radiograph ni, mula-mula sekali tengok airway dia. Kat mana yang narrow? Mana yang tak sepatutnya narrow, yang kat narrow, kat situ dia punya diagnosis ada kat situ lah. Kan, dia beza kan, tadi epiglottitis lateral, thumb printing. Ni dia epi, dia nampak macam narrowing, kita panggil steeple. Steeple ni bangunan yang tinggi ni lah, top yang tinggi ni is steeple. Steeple macam tu. Okay. So actually on lateral radiograph, kalau dia ada narrow, kita akan nampak dia narrow lah. Dia macam kenapa kat sini tiba-tiba narrow, tapi dia tak ada thumb printing macam yang tadi tu. Nampak ni epiglottis dia normal. So dia tak thumb print. Mana hayut dia? Tak nampak hayut. Dia tak ada thumb printing, tapi dia ialah narrow macam tu, steeple. So saya ada ni perbezaan antara epiglottitis dengan croup. Tapi croup ni biasanya pasien dia tidak begitu sakit macam epiglottitis tu lah. Epiglottitis tu sebab nampak tak, airway dia narrow. Ni pun airway dia narrow juga. Tapi yang lebih teruk memang epiglottitis lah. Kan, patient tu akan nampak toxic. Memang patient tu dah memang tak boleh lah. Tapi croup ni dia still lagi nampak macam okey je. Cuma airway dia ada ni. So dia ada nama benda cough. Dia ada jenis yang cough ni yang namanya barking cough. Pernah dengar ke? Tak ingat lah macam mana rupa barking cough ni. Tapi maksudnya patient ni ada coughing lah. Sedangkan patient yang epiglottitis tu dia tak boleh nak batuk pun. Okay. So yang ni saliva dia tak boleh nak telan lah. Sebab dia dah memang tersangat swollen lah. Tapi yang dia ada side tu dia still okay. So perbezaannya boleh hoarse voice. Dia macam macam tekak dia sakit je lah. Dia macam macam tu kan. So yang ni memang tak dapat nak bercakap lah. Okay. So lagi satu penyakit is tracheostenosis. Okay, tracheostenosis ni dia biasanya is something yang macam iatrogenic. Macam kalau patient yang dulu pernah intubated kan. So kadang-kadang dia akan, bila dia intubated tu, dia akan inflame juga dia punya trachea tu sebab you bagi benda yang tak sepatutnya ada kat situ. So body kita ni dia suka react dengan cara bagi inflammation. So ada certain patient dia akan dapat fibrosis. Inflammation tu akhir sekali, yang paling teruk dia jadi macam scarring lah. Macam dia ada scar kan. So scar tu fibrosis. So setengah orang dia akan dapat stenosis sebab benda tu lah. So cara yang kita nak tengok, kita tengok dia kata most commonly occur at the side of the cuff. Maknanya tempat yang diorang letak balloon trachea tu. Sebab kat situ lah dia sentuh dengan wall kan. So dia punya apa lagi? Okay, so kalau untuk tracheostomy pun dekat area tracheostomy tu lah. Dekat kawasan situ. So kita tengok best in AP view sebab kita nampak dia stenos macam yang steeple tadi tu.
So, dia pun kita boleh buat CT jugalah. So, kalau lagi CT, sepatutnya airway kita nampak bulat. Okay, dan saya tunjuk kat sini So, biasanya tracheostenosis ni untuk orang yang kita intubate, dia takkan yang atas yang teruk. Biasanya kan dia punya intubate kita akan letak dekat carina sini kan? Betul. So, you nampak tak? Bila you tolong, tiba-tiba kat sini macam ada macam tak cantik sikit. Stenos dekat situ. Dia macam sempit stenosis And then kalau kita buat CT pula, kita akan tiba sini. Lepas tu kita nampak ni tak semestinya sebabkan oleh intubation lah. So kita akan nampak daripada sini ke bawah sepatutnya dah trachea ni tak ada apa-apa. So cuma nampak tiba-tiba ada macam soft tissue pula kat sini. Macam tu. So kita yang penting kita tengok airway lah. Airway kan hitam. So airway ni nampak stenos lah. Okay. So selain daripada kita punya airway tu, kita ada lymph node. Lymph node dekat neck tu banyak lah. Kita kan rata-rata pun ada lymph node. Tapi yang paling common dekat neck, tonsil tu is actually part of lymph node. Dia macam hypertrophy. Tonsil dan juga adenoid. Adenoid tu dia bahagian atas sikit. Okay, saya just tunjuk position dia. Ni. Yang dekat atas ni. So tonsil kita ada banyak lah. Pharyngeal tonsil, palatine tonsil. So yang selalunya diorang buang is the palatine tonsil lah. Yang dekat mulut ni kan sebab dia selalu infected. Lingual tonsil pun ada. Alright. So kita tunjuk. Untuk penyakit. Okay. Tengok ni. So kita nampak apa? Dia nampak apa-apa tak? Comel. So kita nampak tak? There is thickening of the posterior nasopharynx. So untuk patient macam ni. Dia sepatutnya kat atas ni tak ada apa-apa tadi, kosong. Tapi ni ada thicken. So posterior nasopharynx. Ni kan dia punya hidung. Dekat bahagian posterior nasopharynx ni dia ada thickening. And then so kalau untuk position wise, yang adenoid ni saya rasa awak kena hafal kot. Benda ni. Sebab dia tak boleh nak tak boleh nak diajar. Ni memang kena hafal lah sebab position dia memang kat sini. Sebab dia anatomy. So adenoid kat sini. So you ada palatine tonsil dekat sini. Benda ni. Kadang-kadang kita nampak benda ni pouch. So dia ialah palatine tonsil. Lepas tu kita ada epiglottis. Epiglottis ni betul-betul nampak ni hayuk bun kan? Hayuk bun. Epiglottis yang ni je. So this is lingual tonsil. This is adenoid. And then esophagus. Ni area epiglottic airfold ni yang ni. So area epiglottic ni dia dekat area vocal cord. You nampak macam dia indent sikit. So sepatutnya this one normal lah. Cuma kita nampak dia macam besar kan. Dia punya adenoids ni besar. So semua penyakit ni semua ialah untuk budak-budak lah biasanya. And then so kita nampak macam tadi tu kita rasa nampak macam besar. Yang ni pun nampak lagi besar lah. Nampak bila dia bangun kat atas ni tiba-tiba soft tissue. Ni airway tau. Ni airway dia. Ni apa benda? Dense kan? Dense sikit. And then dekat kawasan mana? Posterior nasopharynx. So this is enlarged adenoids. A. So yang this is lingual tonsil tu dekat sini. So macam ada satu density juga dekat sini. This one is lingual tonsil. So kita tengok radiograph. Sini adenoid, sini dah lingual tonsil. Lingual tonsil tu pun besar jugalah. Alright. Next. So ni kalau kita tengok dekat CT scan lah. So kalau kita buat dekat CT scan nampak. Ni punya lingual tonsil ni besar. Ni adenoid ni besar juga. Tapi saya jarang lah jumpa. Ni budak ni biasanya. Kita adults kita tak adalah benda ni sangat. Ni memang kids lah biasanya. Okay, next. Retropharyngeal abscess. Ni sangat penting. Retropharyngeal abscess ni sebab budak-budak yang selalu dapat. Dia kata most occurring before 5 years. So biasanya dia is an infection lah. Dia boleh jadi infection daripada malah terasa. Lepas tu terus pergi dekat retropharynx. Sebab retropharynx tu dia ada lymph node. Lymph node tu dia akan suka macam attract infection supaya dia boleh lawan kan. So dengan cara dia nak lawan tu dia pun akan membengkak sama. Kadang-kadang dia tak boleh nak lawan dia pun jadi abscess. Okay. So kita tengok. So kalau retropharyngeal, saya tunjuk balik gambar yang kita first tadi dekat mana space dia tu. Retropharyngeal space. Kecil tu je, nombor 3. Tapi di depan oleh apa? Apa ni? Sebab kebun kan? So, macam ni kita nak tahu yang dia ni ada abnormality. Dia slit light je. So, kalau radiograph dia akan nampak seperti apa? Para prevertebral soft tissue tu tebal. Itu je. Itu je cara kita nak tengok. Sebab location wise kan? Sekarang logik kan? Dia macam
Retropharyngeal abscess. Nampak tu. So patient kita tadi tu semua macam ni tak? Selain daripada dia tebal, dia ada apa tu? Air pockets. Kan kita kena ingat air. Air kan kat luar ni hypo. Soft tissue is macam dense sikit kan, opaque. Tapi kenapa dalam opaque ni tiba-tiba ada air? So bila dalam opaque tu ada air, maksudnya untuk kami memang abscess lah. Abscess dia akan ada air fluid level macam tu. So ni pun macam ada air fluid level lah. So tapi pre-vertebral soft tissue dia tu nampak sangat ke depan. Okay. So berbeza dengan anatomi kita tadi kan. Epiglottis dekat sini, you punya lingual tonsil dekat sini dengan kat bawah ni. Belakang ni terus is retropharyngeal space lah. Ni pun sama, tebal. Tapi dia tak ada air pockets. Dia tak sepatutnya tebal macam ni. Kan, tengok balik gambar tadi macam mana lateral neck yang normal. Kejap saya tunjuk balik. Lateral neck yang normal. Tak ada abscess, tapi kita masih kena suspicious pun. Sebab abscess ni dia akan ada stage dia. Masa ada masa yang you nampak dia macam nampak lateral normal. Nampak you punya ni sangat halus. So sebenarnya dia ada measurement dia. Dekat C2 is 7mm, tak boleh lebih pada 7mm. Dekat C7 tak boleh lebih pada 2cm. Dia macam tu, dia terbalik dua tu. Okay? Nampak? Yang macam patient kita tadi tu nampak tak? Dia dahsyat, dia punya bengkak dia tu tak boleh bincang macam tu. Tak boleh bincang punya nak bengkak. Kan? Nampak kan? Ni betul gila tu. So bila kita buat CT scan, nampak tak? Ni kan space tadi kan, ni pre-vertebral kita kan, ni nampak ni. Hypo ni. Ni dengan ni sepatutnya dekat je, rapat-rapat. Tapi nampak dia ada rim enhancing collection ni, kita panggil rim enhancing, nampak? Luar tu ialah enhance, dalam dia lah hypo. So this is a rim enhancing collection dekat dia punya retropharyngeal space. Which is dekat kawasan yang sama dengan sini lah, nampak? Sepatutnya dia nipis saja tapi ada kat sini. So benda ni yang dia nak tahu semasa kita orang minta CT. Dan obviously memang kena bagi kontras lah. Sebab neck tu dia ada banyak benda. So kita nak highlightkan vessel, kita nak highlightkan muscle, supaya kita boleh tahu secara detail dekat mana sebenarnya location tu. Okay. Next is foreign body. So foreign body ni dia sebenarnya ikut nasib. Kalau dia dapat yang dense, nampak lah. Kan, radio dense ataupun radio opaque. And then lagi satu yang memang kita tak nampak lah. Contohnya apa yang biasanya dense? Yang kita memang boleh nampak terus. Foreign body. Yes, ceiling lagi. Ada tak? Glass kita boleh nampak tak sebenarnya? Glass tak nampak kan? Sebab dia transparent kan biasanya. So foreign body macam kacang semua tu pun kita tak nampak kan? Tapi macam tulang kita mungkin boleh nampak. Depends on betapa besar tulang tu lah. Kan? Tulang ikan. So kalau metallic semua dia senang lah nak nampak. Lepas tu dia kata the anatomical location will affect. Okay, so betul juga kalau anatomical location. Kalau contohnya dia berada dekat chest dengan dekat neck. Saya rasa dekat neck lagi senang nak nampak daripada dekat chest. Betul tak? Sebab chest banyak structure. Dan dia dah ada banyak bone. Kalau neck tu dia masih lagi ada airway, ada soft tissue. Itu saya punya ni lah saya rasa. Tapi at the end of the day, most of the time diorang akan proceed dengan CT scan lah. Okay. So sekarang ni ada nampak apa-apa tak? Kalau macam contoh patient ni, yang first lateral neck radiograph tu, you guys nampak apa-apa tak? Okay, so kita boleh buat macam sistem lah. Kan, tengok lateral neck radiograph, mula-mula kita tengok, okay, macam tadi penyakit first yang paling bahaya epiglottis. So epiglottis ni mana? Tick ke tak tick? Mana hayuk bone? Hayuk bone. Lepas tu alamak, tak ada bateri dah. Sorry lah. Tadi. Boleh tak tengok? Saja. Ada. Okay, terima kasih. Nampak? Ni kan hayuk kan? Epiglottis kat sini. Okay, tak ada tebal. Airway dia nampak okay. And then ni lateral. Okay, sepanjang line ni okay. Tak ada apa-apa yang istimewa. Cuma nampak ni. Kenapa tiba-tiba pre-vertebral dia ni besar? So kita setiap kali kita tengok benda, kita kena ada sistem tahu supaya kita tak miss benda. Kalau macam saya akan macam okay, tengok daripada atas apa penyakit, macam yang saya ajar tadi, penyakit first is mula identify ni lateral soft tissue ataupun ni cervical bone. So benda tu pun dah boleh bagi clue.
yang you nak terus tengok apa sebenarnya. Macam contoh patient ni, epiglottis normal, okay, trachea dia tak nampak stenosis, tiba-tiba prevertebra dia tu bengkak. So sepatutnya ada tak benda-benda ni dekat prevertebra? Ni dia panggil irregular macam dense opacity dekat the prevertebral space. Lagi bagus kalau kamu boleh beritahu ni level berapa. Kan? 2, 3, 4, 5, 6. So memang dekat kawasan sini lah, lower cervical spine area. Dia boleh cakap macam tu. So betul bila kita boleh buat CT, macam so bila dah macam dah suspicious lah kan. Macam tak boleh, prevertebra tu tak boleh bengkak. So kita proceed dengan next. Now this is the same CT lah. So dia nampak this is dia punya foreign body lah. Yang ditelan termasuk dekat this space. Tak tahulah apa besar saya tu ayam tu. Okay. So nampak apa lagi nak? Apa lagi kita nampak? Kat sini ada nampak apa-apa foreign body tak? Yang ni kan. So dia kata ada setengah orang, tapi sebenarnya at the end of the day dia pentingnya ialah history. Macam ada apa? Saya rasa macam ada benda yang pelik kat sini. Contoh macam patient ni lah. Dia rasa macam ada macam kawasan tu asyik-asyik bengkak, asyik-asyik ada nanah. Rupanya ada gauze tertinggal. Ni. Tapi jarang lah. But neck. Biasa tertinggal kat mana? Sebab dia memang besar kan. Kita susah nak nampak. Neck ni patutnya sempit je. Tapi you kena faham juga. Kalau neck punya operation pun mungkin dia boleh pakai gauze yang sikit, yang kecil. Itu pun boleh tertinggal kat dalam kan. So tak kisah whatever. So tapi sekarang ni gauze dia dense kan. Kita tahu kan sebab dia rupa dia macam tu. Alright. Ni lagi lah. Nampak? Ni ada density iaitu dia tertelan coin. Okay, so macam mana kita tahu kat sini dia tertelan dalam apa? Adakah dia dekat dalam airway? From AP kita tak tahu kan sama ada dia airway ataupun esophagus. So sebab ni kita dah nampak trachea ni cantik. So maknanya memang kat esophagus lah. Macam tu. So itulah cara kita approach nak tengok abnormality. Macam APO ada cantik kat sini. So kita nak tahu kat sini adakah sebab kita tahu dia telan kan. Boleh tertelan masuk trachea, boleh tertelan masuk esophagus. So nak yang tahu kat mana? Lateral. So setiap pemeriksaan yang kita buat tu dia ada dia punya function dia. Kita tak ada buat punya sisi. Sebab kita akan buat dua view. Kenapa dua view? Supaya kita boleh confirm kat mana. Okay. And then cervical emphysema. Cervical emphysema ni dia maksudnya ialah dia dekat dalam cervical space tu dia ada air. Dekat dia in between dia punya space. So dia boleh sama ada daripada pneumothorax ataupun dia boleh ada orang tu introduce gas ataupun lagi satu is infection lah. Sebab rupa dia macam ni. You akan nampak dia macam ada banyaknya lah benda loosen ni. Apa benda ni? Tapi dia tak follow apa-apa. Faham tak? Rupanya dia follow muscle. Kita ada sternocleidomastoid muscle kan. So emphysema ni yang bagusnya cara kita nak detect dia akan delineate muscle tu dengan lebih cantik. Contohnya orang pneumothorax kan, saya rasa semua orang mesti pernah nampak. Bila buat radiograph nampak muscle dia pectoris major, muscle tu cantik. Sebab dia ada emphysema. Bila emphysema dia bagi macam dua different density lagi jelas nak nampak. Macam tu. So ini kita akan proceed dengan CT lah. Kita nampak dia bukannya dalam muscle, dia mengelilingi. Dia dalam fascia. Yang sarung-sarung muscle tu. Okay. So dia trap dekat situ. So dia akan mengelilingi muscle lah. Contoh macam ni. Tapi bila dia semakin besar dia boleh menutup lah. Jawapan dia kalau dia tertrap kan. Dia boleh menutup dan menyebabkan tapi kalau sebenarnya yang nak diberitahu cervical emphysema ni usually patient tu akan ada pneumothorax. Sebab gas nak datang daripada mana? Dia akan kena ada fracture, pneumothorax, lepas tu gas tu pun trap naik atas. Macam tu. So in another word, look hard for pneumothorax lah. Cases macam tu. Yes, pneumobilistania, pneumothorax kena cari. Lagi satu yang kita paling risau ialah airway injury lah. Trachea ada trachea macam injury. Tiba-tiba trachea dia macam collapse ataupun dia ada slit kan. So air akan terkeluar. So sama juga. Ni rupa nampak ni. Inilah ni dia memang melingkar kat breast tissue. Nampak dia kelilingi. So kita memang boleh nampak lah. So ni nampak. Sepatutnya tak ada apa-apa kat sini kan. Nampak ni. Dekat neck ni. So sebenarnya bila setiap kali kita tengok radiograph tu kan, kalau kita ada sistem, kita akan cepat detect. You tengok macam ni. Tengok daripada atas sampai bawah. Compare. Macam tu lah. Cara kita nak tengok macam tu. And then
So next is cervical wound fracture ni nanti saya akan cover dekat, sekejap saya tengok dulu ada tak. Saya akan cover pasal spine lecture kejap lagi sebab saya nak masukkan semua spine fracture sekali. Okay. So apa kita punya pitfall? Pitfall in neck imaging. Saya cakap tadi lah, susah nak buat kan? Susah nak buat. And then sebab bila susah nak buat tu, dia jadi insufficient view lah. So patient factor, lepas tu positioning radiograph ni saya percaya untuk cases yang macam urgent cases yang you guys pergi buat mobile. Ini memang susah. And then penetration, yes. Itu ialah as you age, korang macam pandai kan. As korang macam makin banyak kerja, makin banyak buat case, korang pun tahu, oh badan macam ni. Macam saya ada radiographer saya nama dia Net. Dia dekat MRI kan. Dia akan tanya berat patient sebelum masuk MRI gantry kan. Lepas tu dia akan teka je, patient macam ni. Ya, dan betul. Sebab dia dah biasa orang gitu. Faham tak? So samalah you guys pun macam, okay badan macam ni, penetration macam ni, macam ni. So saya percaya benda tu as ialah pengalaman lah. Okay. And then kalau kita salah position, kita akan nampak ada widen lah. Benda yang macam mimic abnormality. Lepas tu miss foreign body pun boleh juga kalau improper position kan. And then kalau size kecil pun kita tak nampak. Foreign body yang tak radio opaque pun kita takkan nampak jugalah. So itu semua limitation. So bila kita ada limitation, kita kena buat benda seterusnya lah. So setiap kali kita buat pemeriksaan ni, kita akan tahulah, semua orang sepatutnya tahu macam, oh kita boleh misinterpret sebab oleh banyak faktor. Miss overlook fracture. So kalau kita rasa macam patient ni, bila dia datang kan, dia macam sakit, nampak macam dahsyat lah, macam sakit, tapi kita tak nampak lah fracture. So kita boleh suggest additional view. Saya rasa untuk fracture ada banyak view, betul tak? Ada, satu Contohnya untuk spine fracture, ada ke view yang agak-agak spesifik sikit? Yelah contoh kalau macam situ buka open mouth, macam tu kan. So benda-benda macam tu lah. Dia spesifik untuk individu. So macam contoh so miss foreign body, nampak? Sebab foreign body ni dia kecil je. Kita boleh miss je. Kita boleh ingat dia sebagai normal classification. Ni apa benda ni sebenarnya? Tu sebenarnya thyroid classification tau. Thyroid cartilage classification. Tapi dia sebenarnya benda normal. Ni macam kita panggil variant lah. Ada setengah orang trachea dia, even trachea pun kita boleh nampak kan. Ada orang yang dia dah classified trachea dia. Kita boleh nampak ring dia tu. Especially as dia age lah. Semua benda pun akan jadi classified. Tapi it's not a foreign body. Macam tu lah. So kalau kita tahu, kita tahu. Kalau kita tahu, kita tahu. Faham tak? Miss foreign body ni apa? No egg ni memang tak nampak lah. Kan, betul tak? Even kalau kita buat CT, kalau benda tu tak dense pun kita tak nampak sebenarnya. Cuma clue kita ialah kita tengok tempat mana yang swollen. Itu je. Tempat mana yang bengkak, tempat mana yang nampak macam pelik. Kita boleh just suggest saja macam, oh may represent area of infected, yang dia tertinggal lah, something like that. Macam tu lah. Lepas tu kita macam bila kita buat especially spine radiograph kan, kita tak boleh, kadang-kadang susah nak tengok sampai bawah kan. Sebab apa? Sebab patient punya bahu besar kan. Ini nak letak keset kat mana, betul tak? So that's why macam nampak area ni lah C71. Susah kan nak dapatkan sampai C71 tu. So always boleh miss. So sebenarnya sekarang ni high impact injury usually diorang terus minta CT je. Terus CT cervical. Sebab high impact injury. Dan you nak examine pun patient tengah GCS tak full. Faham tak? You pun tak tahu dia okay sakit ke tak sakit. Macam tu. So ada juga certain benda, macam saya kata tadi lah, anatomy mimicking pathology. Macam tadi classification dekat mana-mana pun. And then ada classified lymph node. Classified lymph node ni bukan kita nak cakap dia normal, dia tak normal. Tapi dia bukanlah sesuatu yang emergency. Dia ada penyakit tapi dia bukan emergency dan trauma. Okay. And then atherosclerosis of so macam even classification dekat ligament, dekat artery pun boleh classification juga. As you age kan, especially orang yang ada banyak penyakit lah, dia akan dapat classification juga. And then since kita punya area neck ni, kita pun termasuk kita punya gland. Untuk submandibular gland, parietal gland kan. So gland-gland ni dia boleh ada dapat calculus. Macam ada setengah orang boleh ada dark calculus semua-semualah. So benda tu pun kita akan nampak. And then osteophyte lah, another one yang mungkin kita boleh rasa macam dia tu foreign body pula. Sedangkan dia osteophyte. Tonsil stone saya jarang jumpa
lupa. Tapi tu tak normal lah sepatutnya. Boleh nampak sekali dengan yang membesar. Tapi tonsils tu so far tak nampak lagi yang besar lah. Biasanya yang kita ada macam dekat parotid gland, dekat submandibular gland. So stone ni dia akan ada dekat tempat yang macam ada ilio. Macam tonsil tu dia bukan ilio, dia bukan gland, dia ialah lymphatic. So dia akan membengkak bila ada infection. Dia lain. Okay. So contoh macam ni lah. Physiological classification. Nampak? Dia ada banyak classification kat sini. Tapi nampak airway dia besar rabak. Cantik. Tak ada isu. And then patient pun kita tengok nanti. Mungkin patient dah tua. Maybe 70, 80 kan. Macam tu lah. Dia akan ada classification. So kita jangan ingat ni foreign body. Tapi boleh keluar exam. Faham tak? Okay kan? Boleh keluar exam gambar ni. Macam apa benda tu? So kena ada sistem macam nak tengok. Okay? Macam saya ajar tadi. Nampak? Hyoid. Ni nampak. Epiglottis okay, cantik. Tapi in the first place pun korang akan tengok juga. Ni orang tua ni. Biasa kita takkan bagilah epiglottitis orang tua kan. Itu pun clue juga. First tengok. Ni adult ke lipids? Cara dia. Okay. So cricoid cartilage punya classification. So kadang-kadang kita boleh mimik. Ni kata macam alamak dia mimicking foreign body. Tapi kalau kita rasa dia foreign body, sepatutnya dia akan swollen lah. Kan? Dia akan mesti akan ada semua benda lah sebab badan kita kalau benda tak sepatutnya dia akan terus nak reject. So dia akan bengkak lah. Tapi dia nampak macam cantik je. Airway dia pun smooth je. Right? Prevertebral pun tak ada tebal kecuali kat sini je. Tapi bila kita tengok kat tepi ni, okay lah ni classified cricoid. Inilah gambar dia. So semua cartilage yang saya tunjuk tadi lah kan. Dia ada hyoid bone, belakang tu terus epiglottis. Bawah tu yang macam besar tu biasanya ada thyroid cartilage lah. And then cricoid boleh juga. So macam ni lah rupa dia. Arytenoid. Arytenoid ni yang kecil-kecil kat sebelah-sebelah kanan dan kiri. Ni vocal cord kita tahu. Ni lah yang saya cakap tadi V. Vocal cord kita macam ni. So belakang tu dia ada arytenoid. Biasanya arytenoid ni dia boleh classify. Tapi ni kita tak cakap dia tak normal sebab nampak dia cantik. Dia sama je, symmetrical. Okay. Trachea kan. Macam saya cakap kan. Trachea classification. Nampak memang lawa. Lepas tu even CT pun kita boleh nampak. So ni epiglottis. So epiglottis pun actually boleh classify. And then tapi dia still slit like. Kan cantik macam tu. Okay. Ni contoh classified lymph node. Classified lymph node, kita boleh nampak ni tepi sini sebab kita ada banyak lymph node mandatory dekat neck ni. So boleh lah. Kalau kita boleh nampak gambar ni, since dia masuk you punya syllabus kan, kena tahu jugalah rupa dia macam mana. Okay. So ni ialah arteri pula. Tadi lymph node beza dia dengan arteri ni. Lymph node ni bulat-bulat, nampak tak? Bulat. Ni arteri ni dia macam memanjang ke bawah. You boleh sahur make out lah dia rupa arteri. Kadang-kadang kita selalu pun nampak poplite arteri pun ada juga orang yang classify kan. So kita boleh nampak juga lebih kurang sama lah rupa dia. So ni sekarang ni kita cakap pasal sialolis. Sialolis ni maksudnya calculus dalam salivary gland. So sebelum kita nak cakap sialolis ni, kita kena tahulah dulu gland tu dekat mana. Normal location. So orang yang suka dapat benda ni ialah 30 to 60 years. Male tak tahulah kenapa. And then history dia simple je, recurrent swelling. Sebab bila ada batu tu dia akan sumbat. Bila sumbat dia bengkak. Simple. Okay. Macam kita punya kini lah, bila sumbat bengkak. So kadang-kadang itulah kesusahan dia sebab tak semua stone tu opaque. You kena tahu. Contoh macam kita punya gallstone. Biasanya sebab apa? Sebab fatty liver. Kan? Kita makan fatty food, kita boleh dapat gallstone. Even dekat CT pun, kalau fatty kan is hypo. Kadang-kadang dia tak nampak pun. You buat ultrasound, you lagi nampak. Macam tu. Ya, sebab ada orang ada je, hidup je sampai tak ada masalah. Dia setengah orang sakit. Dia macam tu lah. So, dia boleh jadi incidental finding. Okay. Contoh macam ni kan. Nampak ke pun dia punya calculus. Ni kita tahu. Ni ialah submandibular gland. Sebab dia symmetrical. Sini dengan sini. Sini. Cik je nampak pun. Sorry. Lepas ni dekat sini. Ni lingual, sublingual. Okay. Alright. So lagi satu is yang kita boleh nampak macam abnormality is osteophyte lah.
Anterior osteophyte macam ni kan. Dia boleh je jadi tik macam ni. Tapi dia tak mendatangkan masalah. Tapi mungkin ada setengah orang akan ada rasa macam susah nak telan. Kadang-kadang kita buat barium swallow kan. Macam patient kata, lekat lah doktor, lekat lah. Lepas tu dia tunjuk. Lepas tu kita nampak benda ni je. Mungkin. Tapi tak semua orang macam tu. Okay. So ni rupa dia osteophyte macam ni. So, okay. Okay, sikit lagi. Normal variant. Apa maksud normal variant? Dia ialah benda yang tak selalu ada. Tapi kalau ada, dia normal. Yang special lah orang tu. Okay, so contohnya cervical rib. Rib sepatutnya start kat mana? T1 kan. Tapi ada setengah orang, kita tengok, dia start atas. Sini So dia boleh jadi single, dia boleh jadi ada orang ada single, ada orang jadi dua-dua, bilateral cervical rib. So apa? Setengah orang tak ada apa-apa masalah, cuma kadang-kadang ada orang yang boleh buat ni, thoracic outlet syndrome, sebab dia compress dekat situ ada apa? Brachioplexus kita kan. So bila kita macam brachioplexus ataupun subclavian artery or vein tu, dia macam jadi ada sakit lah. So bila kita dah buat semua benda, buat CT scan, tak nampak benda lain kecuali benda ni, so kita akan salahkan benda ni lah. Kalau tak ada apa-apa. Tapi saya tak tahu boleh buang ke tidak sebenarnya. Tak pernah dengar lagi lah. Tak ada kan. Biasa dia orang bagi symptomatic release je. Tak apa, rupa dia pun sikit je macam tu. Dia tak macam rib biasa lah. Rib biasa sampai ke belakang kan. Dia hanya sikit je. So 0.5%. Knuckle bone. Knuckle bone tu apa? Okay, tadi kita semua cakap pasal depan kan. Sekarang ni kita nampak tiba-tiba belakang ada benda lain. So sebenarnya benda ni, kita ada ligament tau. Nama dia knuckle ligament. Dia lah yang hold antara sini dengan sini. So kadang-kadang ligament tu dia boleh calcify. Itu je, tak ada masalah. So kita kan, macam kita nak tahu dia ni normal ke tak normal. Satu cara lagi ialah well corticated. Nampak tak? Bone ni dia macam bukan irregular. Dia terbentuk cantik je. HH dia smooth. Itu maksud kita well corticated. Well corticated. Walaupun kita nampak dia ada macam ni kan. Tapi kalau fracture, dia akan nampak irregular. Dia macam very thin line ni, thick line. Elok cantik je kat situ. Okay, so tak ada masalah. Osteominale. Osteominale ni yang ni dia is actually ossification center. So kadang-kadang dia hilang tau. Sebab ni budak-budak. Dia akan hilang. Tapi ada setengah orang dia akan persist. So macam mana kita nak tahu dia ni fracture ke tidak? Sama juga macam cakap tadi. Nampak? Dia bone dia cantik terletak elok kat situ. So kita, tapi yelah itu pun memerlukan tapi kalau patient datang jatuh dan sakit, kita pun susah. Dia clinical indication lah. Kalau unless patient ni pernah buat gambar dulu yang memang kita dah nampak benda ni. Okay. So inilah ni nama dia mesti normal variant juga dekat kawasan situ atas odontoid proses ni. So os odontoideum ni pun sama jugalah, ada tak lupa dia. Okay, os odontoideum dia lagi dahsyat. Dia rupa dia memang nampak macam dia variant dekat odontoid process. So needs to be differentiated from persistent yang ossicular terminally and a form type 2 fracture. So sebenarnya dia, cara kita nak tengok dia, dia macam ni tau, dia dekat neck. Dia dekat neck dekat odontum tu. Tapi itulah macam saya cakap, satu, kalau patient tak ada history of trauma, tak ada sakit, tiba-tiba ada benda ni, dan kita akan suspect benda ni lah. And then lagi satu, rupa dia lah smooth edge macam tu. Jarang fracture kita nampak macam cantik macam tu kan. Biasanya dia akan tak begitu well corticated. Nampak tak? Line ni pun nampak. Line ni dia dah macam well developed tau. Dia dah ada sclerosis. Tu je lah cara nak differentiate dia. Okay, so kita dah habiskan neck lecture. Okay, boleh take 5 dulu lah. Tapi sekejap saya nak download saya punya slide spine ni.